Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada hari ini untuk menyambung pembelajaran sejarah kita. InsyaAllah pada hari ini kita akan belajar tajuk Mari Belajar Sejarah. Di unit 1 mengenali sejarah. Cuma fokus kita pada hari ini berlainan daripada minggu lepas. Pembelajaran hari ini, kamu boleh tengok kepada gambar dan cikgu akan tunjukkan kepada kamu. Dan gambar ini ada kaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, gambar yang pertama ni, kalau kamu lihat ada gambar apakah ini? Okey, ini adalah gambar Hari Anugerah Kecemerlangan. Okey, dalam gambar ini guru besar sedang menyampaikan hadiah ataupun sijil kepada penerima anugerah. Okay, gambar kedua ni gambar apa? Gambar kedua ini adalah gambar ketika hari sukan sekolah. Ini cikgu ambil gambar sukan pada tahun lepas. Kalau kamu perasan, tahun lepas kita adakan sukan secara besar-besaran. Dan kamu tengok di belakang tu ada rumah-rumah sukan yang dihias cantik. Okey, gambar yang ketiga. Gambar ketiga. Gambar apa ni? Gambar ketiga ini adalah gambar lama, betul? Gambar lama, gambar orang dulu-dulu. Kalau kamu nak tahu, gambar ketiga ini adalah gambar di mana rakyat sedang membuat demonstrasi menentang Malayan Union. Okey, demonstrasi menentang Malayan Union. Seterusnya, gambar keempat ni. Okey, gambar keempat ni adalah gambar pengisytiharan Hari Kemerdekaan oleh siapa? Oleh Perdana Menteri kita yang pertama, iaitu Tuanku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Okay, ini dia. Pembelajaran kita yang pertama pada hari ini ialah kita nak mempelajari tentang konsep ruang dan masa. Konsep ruang dan masa ni dalam sejarah sangat penting. Sebab sejarawan menggunakan konsep ruang dan masa ni dalam kajian dia. Okay? Sejarawan menggunakan urutan masa untuk mengkaji peristiwa sejarah yang telah berlaku. Okay, dalam peristiwa sejarah ni, sejarawan perlu tahu bila berlakunya sesuatu peristiwa. Sebab tu urutan masa tu sangat penting. Dan kita ada konsep-konsep urusan, kita ada konsep masa. Ada konsep masa yang kita akan belajar. Okey, kalau kamu lihat di slide, konsep masa dibahagikan kepada dua istilah. Yang pertama, konsep masa mengikut dekad, abad dan alaf. Okey, ada 3 peringkat. Dekad, abad dan alaf. Kemudian konsep masa mengikut zaman, iaitu zaman sebelum Masihi dan zaman selepas Masihi. Konsep inilah yang digunakan oleh para sejarawan untuk mengkaji sesuatu peristiwa. Okay, mungkin awak tak faham dekad tu apa, abad tu apa, alaf tu apa, sebelum Masihi tu apa pula cikgu, selepas Masihi, bagaimana dikatakan selepas Masihi tu. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk apa maksud setiap perkataan ni. Okey, sebelum Masihi. Okey, sebelum Masihi bermaksud zaman sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Itu kita panggil zaman sebelum Masihi. Kalau kamu lihat ada perkataan SM. SM tu bermaksud sebelum Masihi. Okey, konsep sebelum Masihi ni ialah tarikh sebelum kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Okey, kalau selepas Masihi? Okey, selepas Masihi, zaman selepas kelahiran Nabi Isa. Kalau dalam kalender dia tulis M, Masihi. Macam sekarang ni 2021
Masihi. Tahun 2021 Masihi. Boleh faham Selepas kelahiran Nabi Isa, dah 2021 dah tahun Masihi kita. Kronologi. Kronologi bermaksud rentetan peristiwa yang berlaku mengikut urutan masa. Kronologi. Kalau kita biasa dengar kan, kalau ikut kronologi cerita dia, sebelum ni pukul 1 dia ada kat rumah. Pukul 3 dia pergi sekolah. Pukul 4 dia balik daripada sekolah. Pukul 5 dia makan malam. Itu adalah kronologi ataupun rentetan peristiwa yang berlaku. Yang cikgu bagi contoh tadi adalah kronologi kehidupan seharian awak daripada pagi sampai ke petang sampai ke malam. Dekad. Apa maksud dekad? Dekad ni kalau dalam matematik pun nak belajar. Dalam sejarah pun nak belajar. Dekad bermaksud tempoh 10 tahun. Tempoh berapa tahun? 10 tahun. Dekad. Abad. Abad tempoh 100 tahun. Tambah lagi 10 kat belakang. 100 tahun abad. Alaf. Alaf tambah lagi 1 kosong kat belakang. 1000 tahun. Tempoh 1000 tahun. Okey. Seterusnya. Okey, ini gambaran garis masa. Rajah garis masa. Kalau awak boleh tengok dalam buku teks awak pun ada juga. Okey, garis masa. Tengok dekat sini. Zaman sebelum Masihi. Zaman sebelum Masihi ada garis merah di sini. Tahun 20 sebelum Masihi, 10 tahun sebelum Masihi. Kemudian selepas saja melewati garisan merah ini, dah masuk 1 Masihi. 1 Masihi ni zaman Masihi. Kita panggil zaman Masihi. Mana pula kesal cikgu ni? Ini dia. 1 Masihi ni zaman, kita dah masuk zaman Masihi dah. Okey, 10 Masihi pun masih zaman Masihi. 100 Masihi, 1000 Masihi, sekarang 2021 Masihi. Okey, kita tengok maksud dekad. Tengok dekad. Okey, dekad warna merah. Dekad. Bila di 10 Masihi bermaksudnya satu dekad. Okey, bila sampai dekat 100 Masihi maksudnya 1 abad. Bila pergi kepada 1000 Masihi, maksudnya 1 alaf. Okey. Tadi kita dah tahu maksud ataupun konsep-konsep bagi setiap perkataan. Sekarang cikgu nak tunjuk contoh. Contoh peristiwa sekolah mengikut kronologi. Contoh peristiwa sekolah mengikut kronologi. Cikgu bawakan contoh yang mudah untuk awak faham. Okey, di sekolah. Contoh. Yang pertama. Pada bulan Januari, kita mula bersekolah. Persekolahan bermula. Okay, macam bulan lepas kita dah mula sekolah pada tahun 2021. Sekolah bermula. Cuma tahun ni norma baru kita bersekolah dari rumah. Kita tidak berada di sekolah. Kamu berada di rumah, cikgu pun berada di rumah untuk mengajar. Okey, itu pada bulan Januari. Seterusnya, kalau ikut kronologi pada bulan Februari, kita ada sukan sekolah. Kita ada sukan sekolah pada bulan Februari. Hari sukan sekolah. Okey. Seterusnya, apa lagi yang berlaku di sekolah? Seterusnya, pada bulan Ogos. Pada bulan Ogos kita ada sambutan Hari Kemerdekaan. Hari Merdeka kita. Pada bulan Ogos. 31 Ogos 1957. Biasanya kita akan menyambut Hari Kemerdekaan peringkat sekolah. Okey, itu bulan Ogos. Seterusnya, pada bulan November. Pada bulan November,
kita ada Hari Anugerah Kecemerlangan. Hari Anugerah Kecemerlangan untuk menyampaikan hadiah kepada murid-murid yang cemerlang dalam akademik dan sukan. Okey. Jadi kamu boleh tengok rentetan peristiwa yang berlaku di sekolah kita. Rentetan inilah yang kita panggil kronologi. Bermula dari awal sehinggalah akhir. Bermula pada bulan Januari hinggalah bulan Disember. Dalam ni cikgu nyatakan beberapa contoh peristiwa sahajalah. Tetapi kamu boleh lihat di sini, peristiwa ini mengikut bulan. Kita mulakan dengan bulan Januari, kemudiannya pergi pada Februari. Kalau ada peristiwa pada bulan Mac, pada bulan Mac, sehinggalah habis kepada bulan Disember. Boleh faham semua? Itu yang dimaksudkan dengan kronologi, mengikut urutan masa. Seterusnya, kita akan masuk tajuk sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah. Murid-murid, sesuatu peristiwa sejarah mesti ada sebab dan mesti ada akibat daripada peristiwa tersebut. Kita lihat apa maksud. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan sebab dan akibat. Okey, setiap peristiwa yang berlaku mempunyai sebab dan akibat. Kajian tentang sebab dan akibat akan memudahkan pemahaman kita tentang peristiwa sejarah. Okay, bila kita kaji sebab dan akibat sesuatu peristiwa itu, maka kita akan tahu punca ataupun kita akan tahu sebab mengapa berlakunya peristiwa sejarah itu. Sekarang cikgu bagi contoh. Contoh sebab akibat dalam peristiwa sejarah di sekolah pula. Okay, apa contoh? Okay, contoh Hari Anugerah Kecemerlangan Akademik. Okay, biasanya kita buat pada bulan 11 kan? Okey. Kenapa Hari Anugerah ni diadakan di sekolah? Okey, kita tengok sebab dia. Ini contoh kawan awak menerima anugerah. Apa sebab dia? Sebab dia untuk menghargai murid yang cemerlang dalam bidang akademik. Untuk memberi penghargaan kepada murid-murid yang telah berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran. Okay, berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapat kejayaan. Jadi satu penghargaan daripada sekolah, kita adakan Hari Anugerah Kecemerlangan. Akibat dia? Akibat daripada Hari Anugerah ni? Okay, akibat dia murid belajar dengan tekun. Bila kita tahu sekolah mengadakan Hari Anugerah Kecemerlangan, sebagai seorang murid, kita akan berusaha. Kita akan berusaha untuk belajar dengan bersungguh-sungguh supaya kita pun akan dapat anugerah. Kita pun boleh naik pentas untuk menerima anugerah seperti mana orang lain yang berjaya. Boleh? Ini sebagai motivasi kepada murid-murid untuk belajar bersungguh-sungguh. Boleh faham setakat ni? Cikgu harap kamu boleh faham contoh yang cikgu berikan. Okay, satu lagi cikgu nak bagikan contoh peristiwa sejarah di Malaysia. Peristiwa sejarah di Malaysia, di negara kita. Peristiwa yang mudahlah yang cikgu bawakan untuk kamu. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Kalau mudah cakapnya, Hari Merdeka lah. Hari Merdeka. Tanggal 31 bulan 8 57. Senang je nak ingat. Hari Merdeka kita, awak nyanyi lagu tu. Lagu tu sangat glamour kan? Sangat glamour dan mudah untuk kita ingat Tarikh Merdeka. Sebab. Apa sebab berlakunya kemerdekaan Tanah Melayu? Kenapa rakyat Tanah Melayu
menuntut kemerdekaan. Ini contoh gambar. Tunku Abdul Rahman sedang melaungkan merdeka sebanyak 7 kali. Sebab dia British menjajah tanah Melayu. Jadi rakyat Malaysia tidak suka kepada penjajah kerana penjajah banyak menarik hak istimewa orang Melayu. Jadi sebab kita menuntut kemerdekaan adalah kerana British tadi telah masuk ke negara kita. British telah menjajah negara kita, iaitu tanah Melayu. Dulu kita panggil tanah Melayu. Kita tak panggil Malaysia lagi. Kita panggil tanah Melayu sebelum merdeka. Itu sebab akibat dia, rakyat berjuang untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajah. Okey? Rakyat berjuang membebaskan tanah Melayu. Okey, salah satu perjuangan dia, inilah. Salah satu perjuangan rakyat dengan melakukan demonstrasi, tunjuk perasaan supaya orang Inggeris ni tahu yang kita ni tidak suka dengan pentadbiran mereka dan mohon mereka untuk undur diri dan berikan kemerdekaan kepada tanah Melayu supaya kita boleh memerintah mentadbir negara kita sendiri. Okey, mengikut acuan kita sendiri, bukan acuan British lagi, bukan acuan Inggeris lagi. Faham? Seterusnya, mengapa pentingnya sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah? Boleh fikir tak? Kenapa penting sebab dan akibat dalam peristiwa sejarah? Fikir. 1, 2, 3. Okey, cikgu bagi tahulah jawapan. Untuk menimbulkan rasa ingin tahu tentang mengapa dan bagaimana serta kesan peristiwa sejarah yang telah berlaku. Faham? Kesimpulannya, pemahaman tentang peristiwa sejarah akan lebih jelas apabila kita mengkaji sebab dan akibat. Kemudian, ruang dan masa dalam sejarah akan memudahkan kita memahami peristiwa sejarah dan dapat menulis peristiwa sejarah dengan lengkap dan tersusul mengikut garis masa. Difaham? Okey. Kalau kamu faham dengan tajuk ni, mudahlah untuk kita tahu kalau berlakunya sesuatu peristiwa, mesti ada sebab dan mesti ada akibat daripada peristiwa tersebut. Okey, kalau orang sebut tentang kronologi, awak pun boleh faham apa itu kronologi, garis masa ataupun rentetan peristiwa mengikut urutan masa. Okey, sekian saja pengajaran cikgu pada hari ini. Cikgu harap kamu semua boleh faham apa yang kita belajar pada hari ini. Terima kasih atas kerjasama anda semua. Selamat belajar di rumah dan jangan lupa siapkan tugasan cikgu yang cikgu akan berikan selepas ini. Assalamualaikum.